Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, kita bertemu lagi dalam program Telagah. Kali ini kita akan membincangkan mengenai Muktamar PAS dan tajuk yang kita akan bincangkan ialah pilihan di antara golongan Islamis dengan golongan liberalis dalam Parti Islam se-Malaysia. Para penonton yang dihormati sekalian, PAS akan mengadakan muktamar kali yang ke-59 pada 22, 23 dan 24 hari bulan November yang akan datang ini. Tempatnya ialah di Shah Alam, di tempat kita ini di Shah Alam, iaitu di Stadium Malawati di Shah Alam. Jadi nampaknya sekarang ni gendang sudah dipalu agak sekian lamanya. Kempen sedang hebat berjalan daripada cawangan, daripada peringkat kawasan-kawasan dan negeri dan sebagainya. Dan rasanya sesuailah kalau misalnya IMR TV mengambil kesempatan untuk membincangkan tajuk mengenai Muktamar PAS itu. Para penonton, kita datangkan ke studio ada dua orang tokoh yang memang pun biasa bersama dengan kita. Mereka merupakan penganalisa politik dan mereka juga merupakan sama ada politik sepenuh masa ataupun politik separuh masa. Tetapi mereka ini kedua-duanya begitu familiar dengan environment politik dalam negara kita ini. Di sebelah kanan saya, para penonton, yang tidak lain dan tidak bukan ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Fairuz Khairuddin. Sebagaimana yang kita tahu, beliau adalah mantan kepada timbalan Ketua Menteri Kanan satu bagi Kerajaan Pulau Pinang. Dan pada masa ini beliau bergiat banyak dalam bidang profesional, dalam bidang training, latihan dan sebagainya. Di samping bergiat juga dalam bidang politik. Dan politik beliau tidak lain dan tidak bukan politik untuk mempertahankan Islam, mempertahankan hak-hak orang Melayu dan apa juga yang tercatat dalam perlembagaan yang boleh memberi keuntungan kepada Islam. Di sebelah kiri saya ialah saudara Kapten Syamsuddin Munir. Juga seorang ahli politik separuh masa saya fikir, dan beliau terlibat secara langsung dalam organisasi-organisasi, sama ada organisasi NGO ataupun organisasi separa kerajaan yang bersama-sama untuk mempertabatkan Islam. Jadi para penonton, dengan dua orang ini, dengan pengalaman mereka, dengan ilmu mereka dan juga dengan kemahiran masing-masing dalam bidang masing-masing, barangkali perbincangan kita ini banyak memberi manfaat kepada tuan-tuan, terutamanya ahli-ahli PAS, khususnya para perwakilan yang jumlahnya hampir 1,500 lebih, 1,800 orang begitu, daripada 131 kawasan yang akan datang pada 2 hari bulan untuk membangundi, untuk memilih soft barisan kepimpinan PAS bagi tahun 2013 sampailah kepada tahun 2015 yang akan datang ini. Saya nak mulakan dengan Profesor Datuk Seri Fairuz. Datuk, kita boleh bincang tentang pemilihan ini. Selalu digambarkan ini tidak dapat lagi. Tuan-tuan tidak boleh lagi, kita pun tidak lagi dengan persepsi. Persepsi bahawa dalam PAS, dalam mana-mana juga. Dan kita nak cerita pasal PAS sekarang ni. Terdapat dualisme, dikotomi di antara dua golongan yang disebut sebagai golongan Islamis dan satu lagi golongan liberalis. Dan kita dapat tahu bahawa kedua-dua golongan ini sedang memancing-mancing perwakilan yang akan hadir nanti untuk memenangi hati mereka. Golongan yang Islamis hendakkan Islam itu bertapak pertama dan utamanya, sementara golongan liberalis itu mempertahankan apa juga mesej yang nak disampaikan oleh Pakatan Rakyat. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakallahu khairul jazaa kepada yang saya muliakan Datuk Hassan Ali yang sentiasa istiqamah dalam segala perkara yang berkaitan soal perjuangan li'ilai kalimatillah dan martabat bangsa. Dan rakan yang saya hormati Kapten Dr. Syamsuddin Munir yang juga kita sedia maklum istiqamahnya beliau dalam perjuangan untuk dakwah dalam konteks negara kita ini. Saya kira persoalan yang dibangkitkan sebentar tadi itu cukup relevan dikala rakyat Malaysia sedang diperlihatkan dengan pelbagai wajah
pendekatan politik parti-parti yang terlibat dalam perebutan kuasa di negara ini. Apatah lagi negara baru sahaja selesai melalui suatu proses penting dan amat sukar yang disebut sebagai the mothers of all election, PRU 13 yang memperlihatkan pelbagai diskurs dipersembahkan kepada rakyat. Tentunya antara pemain-pemain penting dalam konteks politik tanah air ini yang kita bicarakan hari ini, dalam konteks hari ini adalah soal Parti Islam Se-Malaysia PAS yang kita sama-sama akan saksikan dalam beberapa hari, beberapa minggu ini akan melalui proses penting muktamar mereka, pemilihan pucuk pimpinan. Di kala ini saya kira seluruh rakyat sedang menilai, betul ya, menilai UMNO baru selesai pemilihan parti besar, begitu juga sekarang ini bakal kita lihat PAS juga satu parti besar yang diharapkan oleh umat. UMNO dan PAS ini diharapkan sebagai pemimpin kepada perubahan rakyat dalam konteks kepentingan Islam dan Melayu. Kerana dua ini merupakan parti-parti gergasi yang mempunyai keahlian di kalangan umat Melayu Islam yang paling ramai berbanding dengan yang lain-lain. Dalam suasana rakyat craving for Islamic inputs dan yang kita istilahkan sebagai suatu pusingan kedua kebangkitan Islam, sama ada di rantau Asia atau di seluruh negara. Tentunya rakyat Malaysia tidak boleh menafikan bahawa setiap denyut nadi umat yang concern, yang amat prihatin terhadap kepentingan Islam itu memerhatikan segala tingkah laku politik yang dilakukan oleh dua parti besar ini, UMNO dan PAS. Dalam konteks kita sekarang ini, kita bicarakan khususnya tentang muktamar PAS, pemilihan PAS. Saya kira tajuk yang diberikan ini cukup strategik antara Islamis dan liberalis. Mungkin ada setengah kalangan yang pertanyakan, apa artinya liberalis ini? Islamis itu mungkin insya-Allah semua telah faham, kalangan yang mencintai Islam, yang jiwa raganya, ruhi wa jasadi perjuangkan kepentingan Islam. Tapi golongan liberalis ini, mengapa timbul semula perkataan ini? Apakah perkataan itu tidak usai dengan perjuangan kolonial dulu yang membawa pendirian sebegitu rupa? Rupanya dalam setiap zaman akan ada cabaran, tantangan daripada kalangan yang menjadi ejen-ejen orientalis dan pemuka-pemuka barat yang ditampilkan dengan pelbagai wajah dengan begitu licik, sehingga kita merasa begitu terkejut apabila Dr. Mujahid Yusof Rawak dalam ucapan beliau sebelum ini mengungkapkan dengan cukup jelas, beliau membawa panji-panji demokrat Islam. Ini suatu perkataan yang amat asing dalam konteks PAS sebelum ini. Kita belum pernah dengar rakan-rakan PAS bicarakan secara begitu lantang dan terbuka soal mereka ingin menjadi the flag bearer of the so-called Democrat Islam. Ini saya kira suatu departure yang begitu sekali luar biasa. Dulunya kita kenali PAS begitu sekali committed, begitu sekali istiqamah dalam soal mendaulatkan kepimpinan ulama di dalamnya, yang ditandai dengan kepentingan umat, mengutamakan segala persoalan yang mengangkat martabat Islam itu menjadi keutamaan, dan oleh kerana itu dinamakan parti mereka Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Dalam suasana sekarang, kita tahu antara pemain politik yang amat penting dalam suasana Malaysia ni tidak lain tidak bukan seorang individu yang bernama Anwar Ibrahim ini. Kerana fasa dan landscape politik Malaysia telah berubah sejak 1998 terutamanya. Realiti ini tidak boleh dinafikan oleh mana-mana kalangan. Dan rentak dan tindak laku PAS sebagai sebuah parti yang dulunya mengatakan diri mereka memperjuangkan semata-mata Islam telah amat berubah sejak 1998. Dan ini saya bicarakan melalui pengalaman peribadi secara langsung, bukan secara penglihatan dari jarak jauh. Kita meneliti secara dekat. Dan tentunya sosok-sosok yang disebut tadi ada kaitan. Kita pernah sebut apa yang berlaku kepada sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Mak Isa, dan juga pada yang saya muliakan Datuk sendiri dan rakan-rakan lain. Ada unsur tangan-tangan gaib di belakang ni yang tidak senang dengan kalangan yang begitu syadid, yang begitu bersungguh pertahan kepentingan Islam dan Melayu dalam konteks PAS. Maka tangan-tangan gaib ini menjalankan strategi liciknya, dalam bahasa Inggeris kita istilahkan dengan the cunning political maneuvering, untuk memastikan bahawa mereka boleh menguasai juga PAS agar agenda mereka itu diperjuangkan juga oleh sebahagian besar pemuka-pemuka penting dalam PAS. Maka kita saksikan pertembungan
dalam suasana muasir ini antara dua kalangan Islamis yang ingin mengutamakan kepimpinan ulama yang selama ini di Palu, dan kalangan yang kedua, the so-called liberalis. Dan liberalis ini ditandai oleh kalangan-kalangan tertentu yang kita kenali siapa mereka, kita tahu cara gerak mereka, dan bagi saya suasana muasir ini amat merisaukan. Kerana kita khawatir sekiranya kalangan the so-called liberalis ini menguasai PAS, maka akan jadilah seperti mana yang berlaku sebelum Muktamar yang ke-57 dulunya. Kita melihat sosok-sosok yang akhirnya kita dapat lihat sebelum PRU ke-13, sosok-sosok itu mula melontarkan idea-idea yang begitu liberal, mendokongi kebebasan bersuara yang kita kenal dibawa oleh orientalis sebelum ini, mengangkat individu-individu yang amat besar dosanya kepada Islam seperti Ambega dan kalangan-kalangan lain, dan ini amat merisaukan kalangan pejuang-pejuang Islam kita. Akhirnya kita amat merasakan kegusaran sekiranya PAS akan hilang taringnya, akan hilang syaja'ah, keberaniannya untuk berkata secara luhur kepentingan Islam sekiranya kalangan liberalis ini menguasai PAS dalam muktamar yang. Okey, itu satu mukaddimah. Rasa saya ada sikit sejarah, elemen sejarah di situ. Bagaimana timbulnya golongan liberalis dan dikaitkan dengan seorang personality yang disebut namanya tadi. Dan personality itu kebetulannya rapat satu masa dulu dengan Datuk Seri Fairuz. Saya nak pergi kepada Kapten. Kapten, tadi kita dah katakan bahawa dalam PAS tidak ramai, tidak siapa yang boleh menafikan wujud dua golongan ini. Bahkan dua golongan ini boleh dipecah-pecah lagi. Ada subset-subset lagi. Tapi kita rasanya untuk perbincangan ini, jangan pergilah kepada detail-detail subset itu. Tapi yang kita nak pergi kepada yang liberalis ni. Golongan liberalis ini nampaknya begitu cerah timbulnya itu ialah bila mereka bergabung dengan DAP, bila bergabung dengan PKR dalam satu pakatan, yang ketua pakatan itu boleh dikatakan ialah Saudara Anwar Ibrahim. Dan daripada situ, dalam jarak masa begitu, oleh kerana kumpulan liberalis ini, biasanya mereka mempunyai pengalaman kata orang menyebarkan idealisme dan juga ideologi masing-masing, sama ada di United Kingdom, sama ada di Amerika dan di mana-mana, bahkan di Mesir dan sebagainya. Maka mereka dapati bila mereka masuk dalam PAS dalam masa yang singkat begitu, mereka dapat memasukkan fahaman itu kepada ahli-ahli PAS, termasuk perwakilan-perwakilan yang akan datang dalam muktamar yang akan datang ni. Saya nak tanya Kapten ialah persoalannya, bagaimana apa alasan-alasan yang konkret yang ada kepada liberalis ini hingga mengalahkan, kita dapati ada tempat-tempatnya mengalahkan pejuang-pejuang Islam yang betul-betul tulen, iaitu membawa Islam sebagai dia punya landasan kepada perjuangan itu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyentuh tentang agenda kelompok-kelompok digelar sebagai liberalis ni, bagi saya agenda mereka satu saja. Mereka cuma nak menobatkan, nak mengangkat ketua mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai Perdana Menteri. Ini agenda matlamat mereka pun, menyertai PAS pun bagi saya. Dan connection mereka antara DAP, PKR pun, satu matlamat mereka ialah untuk nak mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan ketua kepada mereka. Inilah sebenarnya yang menghantui PAS hari ini bagi saya. Dan saya heran dari segi peranan ulama dalam PAS ini. Ya. Kita ada Dewan Ulama dalam PAS. Kita ada Majlis Syura PAS. Jadi dulu sebelum timbulnya puak-puak liberalis ni, mungkin sudah ada tapi tidak berpengaruh. Bila berlakunya selepas peristiwa 1998 disebut oleh Datuk Seri Dr. Fairuz tadi, kita nampak peranan golongan ulama dalam PAS ni telah pun terpinggir, dan tidak nampak dari segi taringnya, bisanya, apakah hala tujunya. Sebab apabila kita menyentuh hari ini soal-soal yang berkaitan dengan akidah sendiri pun, tentang isu kalimah Allah, begitu lama ulama untuk mengambil pendirian, sehingga membiarkan pemimpin mereka seperti bekas yang berhormat Kuala Selangor, Dr. Zulkifli Ahmad, menyokong kalimah Allah digunakan oleh pihak Kristian,
saudara Dr. Mujahid sendiri, walaupun dia orang agama, yang orang Islamis asalnya, tapi lebih membuka ruang kepada liberalis dan sebagainya. Dan golongan ulama seperti mana kita lihat tidak respon, sehinggalah setahun dua kebelakangan ini Dewan Ulama mereka bersuara tentang isu kalimah Allah ini. Dan kita saksikan peranan puak-puak liberalis ini sebenarnya agenda mereka bukan untuk nak meletakkan PAS itu sebagai satu parti kepada umat Islam, mewakili umat Islam untuk menegakkan sebuah daulah Islamiah, tetapi sebenarnya mereka ini adalah duri dalam daging, dalam PAS. Matlamat mereka nak memperkudakan PAS, memperkudakan orang agama dalam PAS. Dengan nama Islam itu mereka nak mempergunakan, memperalatkan PAS ini sebagai sebuah jemaah Islam untuk nak melonjakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin. Sebab bagi mereka, kalau sekiranya Anwar tidak memimpin, mereka tidak ada peluang untuk nak menjadi orang yang hebat, orang-orang yang seperti pemimpin politik yang lain, nak jadi menteri, nak jadi esko, nak jadi orang-orang yang berpengaruh. Hanya dengan kuasa saja, dengan mengikut Anwar Ibrahim, mereka yakin mereka dapat segala-galanya. Kalau mereka ikut orang agama dalam PAS, selama itulah PAS tak ke mana-mana, dan mereka terpaksa meliberalkan. Walaupun orang agama sendiri pun, mereka terpaksa meliberaliskan fikiran mereka, hal tujuan mereka demi untuk mencapai matlamat kuasa politik, untuk mencapai cita-cita Anwar Ibrahim. Itu saya pandangan saya kepada. Okey, terima kasih Kapten. Tadi Kapten ada menyebutkan soal ulama terpinggir, ulama hirang taring, dan playernya yang juga disebut tadi, Datuk Seri dah sebut, diulang pun penyebutannya, playernya adalah seorang insan namanya Anwar Ibrahim. Itu player dia, main player. Dan saya nak tanya kepada sikit ini, kita sebelum kita break ni, dalam masa 1 minit agak jawapannya ialah pengaruh besar Anwar Ibrahim ini, bukan saja dalam PKR, bukan saja dalam DAP, tetapi dalam PAS. Dan orang PAS tahu siapa manusia yang namanya Anwar Ibrahim ini. Tetapi saya merasakan, dan ada orang mengatakan kepada saya, bila ucapan dalam parlimen, kalau Presiden PAS sendiri berucap, ahli-ahli parlimen PAS sebahagiannya meninggalkan Dewan, meninggalkan Presiden seorang-seorang berucap. Bila Anwar Ibrahim berucap, dikatakan pula semuanya orang tunggu mendengar dengan penuh debaran mendengar ucapan Anwar Ibrahim. Maknanya dia punya walak tu bukan kepada Presiden tetapi lebih kepada Anwar Ibrahim. Ini yang dikatakan kepada kita. Benar tidak benarnya itu kita serahkanlah kepada keadaan menentukannya. Macam mana itu? Ini wala asyaitani. Saya begitu sekali terpanggil untuk mengulas sedikit. Sebenarnya perkara ini nak diulas ni panjang makan masa ni. Sebab faktor individu disebut sebagai Anwar Ibrahim ni, dia bukan bermula dalam tahun-tahun kebelakangan ini ataupun 98, 97. Dia telah bermula sejak awal kebangkitan mahasiswa tahun 70-an. Ekoran daripada penglibatan kebanyakan pemain-pemain politik utama, sama ada dalam UMNO atau dalam PAS ni, kebanyakan mereka ni yang sekarang ini berada di kedudukan-kedudukan strategik parti-parti dua yang besar ini, adalah dulunya merupakan rakan-rakan Anwar yang berjuang, yang terlibat melihat sosok tubuh itu kononnya di sejak mahasiswa yang perjuangkan kepentingan rakyat kononnya. Malang bagi mereka ini, kerana saya melihat ramai kalangan mereka ini begitu taksub dengan kepribadian Anwar kerana mereka melihat Islam itu dalam kacamata Anwar Ibrahim. Ini masalahnya. Malah ada setengah rakan-rakan saya sendiri, Datuk menyebut orang ini memahami Islam walaupun dia dulu belajar ilmu Islam di Mesir sebagainya. Bila dia bersama dengan Anwar dalam ABIM dulu, dia merasakan seolah-olah Anwar berupaya memberi tafsiran Islam yang lebih hidup daripada apa yang dia pernah sendiri belajar di Timur Tengah. Ini masalah. Kerana orang-orang ini menghayati Islam bukan dengan penuh kefahaman yang hakiki terhadap Islam itu sendiri, tetapi memahami Islam atas sosok tubuh bernama Anwar yang menggunakan segala kepetahannya dulu dan mungkin karisma yang ada dulu. Jadi segala yang terjadi ini merupakan suatu following kepada pemimpin yang ada karisma, bukan pemimpin yang benar-benar murabbi dan mufakir.
Kalau pemimpin seorang yang murabbi sifatnya, dianya akan sentiasa truthful kepada the cause of Islam. Tidak kira masa, tidak kira zaman. Kerana kita tahu Islam tidak pernah berdiri di atas hakikat populariti, tidak. Islam berdiri atas al-haq. Sebab itu bila kita bicara soal Islam, kita tidak boleh lari, tidak boleh bercerai tanggal dengan istilah kebenaran ilmu. Kerana ilmu itu adalah husnul ma'na asy-syai'. Asalnya datang daripada sumber yang hak, yakni Allah SWT. Justru Islam tidak boleh ditafsirkan sesuka hati dengan perubahan zaman, maka Islam perlu tafsirkan semula. Tidak. Ini kebanyakan. Saya perhatikan masalah. Malik bin Nabi pernah menulis dalam buku besarnya The Crisis of Muslim Mind. Bukan hanya di Malaysia. Umat Islam dewasa ini begitu sekali terpedaya dengan kaedah barat yang mana mereka merasakan bila berubahnya zaman, maka Islam itu pun perlu ditafsir semula. Ini suatu bagi saya the corruption of the scholars. Betapa korupnya para ilmuwan tertentu yang tidak jujur dengan kefahaman Islam itu, apabila mereka merasakan Islam itu seolah boleh ditafsir sesuka hati. Maka elemen yang Datuk katakan tadi soal mengapa ramai sekali yang terpengaruh dengan Anwar sehingga kan apabila Presiden PAS berucap dalam Dewan Rakyat, ramai orang PAS sendiri pun meninggalkan sesi. Jadi bila Anwar berucap, mereka hadir mendengar. Ini kerana mereka masih menganggap Anwar itu orang yang benar-benar kononnya memperjuangkan Islam secara harakiyun. Ini masalah. Kan kefahaman terhadap Islam haraki itu telah begitu sekali korup dengan sosok tubuh yang bernama Anwar. Saya nak menyatakan di sini bahawa Anwar dulu dan Anwar sekarang amat berbeza. Anwar dulu mungkin boleh sedikit sebanyak kita nak menyatakan ada komitmen kepada soal Islam. Tapi pasca 98 Datuk, terutama pasca kegagalan beliau merealisasikan 16 September itu untuk di take over power di peringkat persekutuan itu telah melihat a huge departure Anwar menjadi suatu manusia baru, manusia yang menggunakan betul-betul Niccolo Machiavellian politics, the end justify the mean, yang mana amat bercanggah dengan prinsip Islam, al-ghayah la tuballighu wasilah. Maka itulah suasana. Okey, saya ingat dalam masa setengah minit agaknya Kapten ya. Yeah. Tadi Kapten menggunakan bahawa PAS diperkudakan oleh rakan sejawatnya iaitu DAP dan juga PKR, dan pengkuda-pengkuda itu termasuklah agaknya kalau disebut nama, ada yang mengatakan pengkuda, ada yang mengatakan kepada itu antaranya lah Anwar Ibrahim. Nah, saya nak sebutkan fenomena ini sebab kalau misalnya tadi Kapten mengatakan memperkudakan ya, ini disanggah. Kalau kita tengok yang menyanggahnya bukan saja golongan liberalis, golongan-golongan Islamis dalam PAS sendiri pun menyanggah hakikat ini. Jadi macam mana Kapten boleh terima tak sanggahan mengatakan tidak, kami tidak dipengaruhi, kami ada identiti sendiri, kami ada di antara parti-parti tiga-tiga tu kamilah yang dominan. Ada yang kata begitu. Tetapi pada realitinya boleh dibacalah. Bacaan doktor macam mana, bacaan Datuk macam mana? Ya, saya melihat banyak keputusan-keputusan tentang dasar kepada Perkataan Rakyat. PAS tidak boleh nak menguasai keputusan. Semuanya ditentukan oleh Anwar Ibrahim dan juga DAP. Contohnya isu kalimah Allah. Anwar dah membuat keputusan dengan DAP. Dan Lin Guai Eng sering mendahului. Setiap keputusan, Lin Guai Eng akan mendahului keputusan, dan akhirnya PAS kena akur. Ini bukti bahawa PAS memang parti antara tiga ni dipergunakan oleh DAP dan PKR, sebab suara PAS sebenarnya 1, 2. Daripada 3 ni 1, 2. Memang sentiasa PAS tidak akan boleh dominan dalam parti Perkataan Rakyat, sebab suara Islam dalam Islam, suara Islam PAS pula di kalangan ulama dalam PAS pun sama juga. Golongan-golongan yang liberalis disebut oleh Datuk tadi, mungkin 60-70% menguasai kepimpinan Dewan Tertinggi PAS berbanding dengan kelompok yang Islamis ini. Itu bukti bahawa kita lihat timbalan Presiden, nenek Presiden dalam PAS, Dewan Tertinggi PAS. Kita lihat berapa orang tokoh ulama yang boleh bercakap, yang boleh menguasai keputusan PAS. Kebanyakannya dikuasai oleh kumpulan yang liberalis, yang boleh dimonitor, boleh di-remote oleh Anwar Ibrahim daripada jauh, dari semasa ke semasa. Itu bukti. Datuk, saya nak menambah sedikit kalau boleh dalam 2-3 second. Memahami Islam
dan menjadi berhikmah untuk bicara tentang Islam dua perkara berbeza. Mungkin belajarnya di Timur Tengah, bawa balik ijazah pada Azhar dan sebagainya. Itu belum tentu menjaminkan orang itu benar-benar boleh menjadi seorang pejuang Islam yang tulen. Ini telah dibuktikan sendiri oleh saya nak guna istilah kemunafikan, nanti ada yang kata keterlaluan. Tapi dengan hipokritnya wajah-wajah baru PAS yang disaksikan sebelum-sebelum ini. Termasuk isu besar kalimah Allah. Okey, para penonton dan hadirin sekalian, kita bersama dengan Telagah lagi membincangkan Muktamar PAS kali yang ke-59 ini bersama dengan dua ahli panel kita selepas ini. Kita rehat sebentar. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Ibu-ibu dan ayahlah yang mengasuhkan. Para penonton yang hormati sekalian, kita menyambung perbincangan kita dalam Telagah Muktamar PAS yang ke-59 yang akan berlangsung pada 22, 23 dan 24 November yang akan datang ini. Saya nak teruskan perbincangan ini. Saya nak pergi kepada Datuk Seri. Datuk Seri, hanya kita punya Muktamar PAS ini pada 22 hari bulan, maknanya hanya tinggal dalam 3 minggu lebih saja lagi. Sebelum itu adalah pilihan raya kecil di Sungai Limau. Saya tak mau sentuh pilihan raya kecil Sungai Limau tu, tetapi ada kaitannya nanti dengan pemilihan PAS itu. Tapi apa yang saya nak sebutkan ni, kita nak pergi kepada calon-calon yang baru diumumkan oleh pengurusi pemilihan kemarin, 2 hari yang lepas, iaitu saya ambil calon timbalan presiden. Presidennya nampaknya tidak ada yang menentang, tidak ada calon yang nak melanggar presiden. Tapi timbalan presiden ni ada 5. Saya ungkapkan di sini, kalau 5 ni ada 3 daripada yang 5 ni adalah kumpulan liberalis dan 2 daripadanya adalah kumpulan yang dikatakan sebagai Islamis. Jadi nama-nama besar misalnya Datuk Usam Musa, Muhammad Sabu, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, Salahuddin Ayub, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man adalah di antara calon-calon yang telah pun umumkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden. Okey, sekarang ni kita bincang tentang Islamis dan liberalis, ya. Okey, daripada nama-nama yang saya sebutkan tadi, agaknya setakat yang penjelajahan daripada Datuk Seri, daripada Perlis sampailah ke Johor Bahru, Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Sarawak tak timbul ni, Sabah ada, kita dalam PAS Sarawak pun ada. Bagaimana pandangan Datuk Seri mengenai pilihan perwakilan nanti? Sama ada mereka akan menobatkan liberalis atau mereka akan menobatkan Islamis untuk mengubah lanskap kepimpinan PAS itu sendiri dalam muktamar yang berlangsung lagi 3 minggu ini. Terima kasih Datuk. Sebelum ini yang begitu kontroversi dan popular itu tidak lain melainkan Datuk Usam.
penuh dengan pelbagai kontroversinya. Kita pun tahu beliau sekian lama craving for the position sebagai Menteri Besar Kelantan, yang akhirnya memperlihatkan suatu fiasko yang begitu sekali memualkan apabila beliau sering melancarkan semacam suatu serangan-serangan dalaman terhadap karakter-karakter penting dalam PAS di Kelantan. Dan ini dianggap oleh kalangan tradisional ulama sebagai satu pengkhianatan kepada PAS apabila adanya elemen ketidaksetiaan kepada keputusan yang dibuat. Justru perkembangan terbaru memperlihatkan populariti Husam itu telah semakin kendur. Terutama bila beliau ini amat dikenali sebagai antara pemuka penting liberalis yang menyokong Anwar, yang kemudian diikuti oleh Mat Sabu ini. Ini lagi problematic figure yang kita amat kenali sangat masalah dari dulu sehingga sekarang, dan saya kira mungkin selama-lamanya selagi beliau tidak benar-benar raja'atu ilallah, kembali untuk memperbaiki dirinya, terutama atas pegangan-pegangan yang melibatkan soal-soal penting dan besar dalam Islam. Cuma dalam banyak-banyak nama yang Datuk sebut tadi, yang mungkin boleh kita senarai pendekkan 2 nama sahaja yang boleh kita angkat mungkin sebagai Islamis. Mungkin pertamanya kita boleh menyebut Datuk Ni'mar, dan yang keduanya Tuan Ibrahim Tuan Man. Tetapi Tuan Ibrahim Tuan Man ini dalam konteks persaingan kedudukan penting yang akan menggalas tradisi kepimpinan ulama, kita melihat beliau telah terpalit dengan sedikit quote-unquote kekotoran apabila persaingan sebelum ini yang menyaksikan tumbangnya Al-Fadhil dan Ustaz Nasruddin Maisa kerana strategi halus yang dibuat oleh tangan gaib yang kita tahu siapa dia, mencatur supaya Fadhil Ustaz Nasruddin itu dicabar oleh Tuan Ibrahim. Akhirnya yang menang Mat Sabu. Ini suatu very cunning political move yang sebenarnya tidak boleh dibaca pun oleh kebanyakan dalam PAS. Mungkin saya izinkan saya mengistilahkan, kebanyakan dalam PAS ini mereka mungkin terlalu naif kerana mungkin sifat Islamis yang dibawa sebelum itu. Ini menjadi satu dikotomi kepada kebanyakan duat. Mungkin kerana ditarbiyah untuk melakukan perkara hasanah, akhirnya kadang-kadang menjadikan mereka tidak berhikmah. Sehingga terlepas pandang bahawa seharusnya di semasa pemilihan yang sebelum ini, mereka harus solid menentukan bahawa tidak perlu ada 2 nama calon ulama untuk berjuang pertahankan kursi naik timbalan presiden. Apabila itu berlaku dalam politik yang dikatakan demokrasi ini, akhirnya numbers game, yang menang individu yang bernama Mat Sabu, dan berlaku segala masalah yang dilakukan. Dan sekarang ini kita menyaksikan lebih dahsyat pertembungan. Dan saya ingin mengatakan, kita melihat keputusan-keputusan penting dan pandangan-pandangan Datuk Ni'mar ini sebelum ini, saya kira beliau ini boleh diharapkan untuk mengembalikan maruah kepimpinan ulama dan mengembalikan perjuangan PAS itu seluruhnya kepada persoalan Islam yang murni. Dalam persoalan ini, Datuk, bagi saya bukan sangat individu itu yang menjadi yang penting. Yang pentingnya adalah persoalan apakah PAS benar-benar mahu kembali kepada perjuangannya benar-benar murni untuk perjuangkan Islam. Kita telah menyaksikan dalam keputusan-keputusan penting dan besar. Sebentar tadi Kapten menyatakan soal besar isu kalimah Allah contohnya. Kita menyaksikan suatu intelektual gimnastik yang amat memualkan apabila keputusan Dewan Ulama telah memutuskan tidak bersetuju kalimah Allah untuk digunakan oleh kalangan bukan Islam, tetapi PAS sebagai sebuah parti tidak mengambil keputusan itu yang seharusnya ditaati dan diberikan wala, tapi akhirnya tidak diambil keputusan itu sebagai keputusan parti. Dan Presiden PAS sendiri telah menyatakan pendirian yang begitu berbolak-balik. Dan ini menimbulkan masalah apabila timbalan presidennya tidak committed kepada persoalan yang benar-benar menyantuni denyut nadi Islam. Dan kita amat risau sekiranya dalam race ini, dalam perlombaan kejawatan timbalan presiden ini, jawatan presiden telah secured begitu rupa. Tidak ada yang kita mengharapkan ada mungkin calon-calon yang lebih berani. Nampak agaknya keberanian ini masih belum begitu timbul dalam suasana sekarang. Saya ingin silakan mungkin apakah boleh kita katakan syaja'ah telah mati di dalam PAS? Ya. Maka yang tinggal hanya harapan dikedudukan timbalan presiden. Maka kita melihat dalam senarai nama tadi, majoritinya, malah kalau boleh saya istilahkan dengan izin Datuk, ya, termasuk Tuan Ibrahim Tuan Man ini pun boleh kita katakan sebenarnya mereka ini kesemuanya, kecuali Datuk Ni'mar, yang lain semuanya adalah golongan yang bersimpati dengan Anwar. Dan bolehlah kita katakan Anwariyun. Mungkin 2 grup Anwariyun. Satu grup Anwariyun yang liberalis, satu lagi yang ada agak Islamis tetapi masih terhimbau dengan Anwar lah yang mungkin menjadi penyelamat mereka. The quote and quote istilah yang digunakan Messiah. Ini yang amat hina apabila orang yang disokong dia letakkan harapan untuk Islam
sanggup mengikut manusia yang penuh syarat dengan segala masalah moral, yang membuat keputusan menyamakan semua agama, yang membuat keputusan rela kalimah Allah dikorbankan. Ini bukan perkara kecil, ini perkara sentral dalam Islam yang saya kira tidak harus ada seorang Muslim pun yang bersetuju dengan keputusan yang sifatnya pluralisme dan liberalisme. Okey, maknanya saya nampak daripada apa ni, Kapten, kalau kita dapat saring apa yang sebut Datuk Seri tadi. Yang pertama ialah tentang antara gelombang dua daripada faction ini, yang liberalis dengan Islamis, dan telah menonjolkan nama. Misalnya agaknya yang dikatakan kemungkinan yang dapat ditonjolkan oleh perwakilan ialah Datuk Nik Amar. Sedangkan Tuan Ibrahim Tuan Man mempunyai ada sedikit masalah dari segi ialah pendirian tentang beberapa isu dan sebagainya. Tapi saya nak sebutkan tentang Mat Sabu ni. Sekarang dia punya penyandang ialah Mat Sabu, incumbentnya ialah Mat Sabu. Dan Mat Sabu pun ada setengah mengatakan tidak boleh dianggap sepi. Walaupun kita dapati dikatakan Mat Sabu telah menurun. Dulu orang mendengar dia ribuan. Sekarang ni nak cari ratusan pun agak sukar. Baru-baru ni dalam Sungai Limau, dalam kempen-kempen di Sungai Limau pun nampaknya dikatakan orang yang mendengar dia itu boleh dibilang dengan jari. Jadi maknanya itu akan dibawa dalam 3 minggu lagi pada 22 bulan November nanti. Dapatkah pada bacaan daripada Kapten sendiri, bolehkah Mat Sabu bertahan, dan apa kemungkinan Datuk Nik Amar akan menggantikan Mat Sabu menjadi timbalan Presiden PAS? Saya melihat pertandingan yang sebelum ini, yang mana yang Muhammad Datuk Ustaz Nasruddin Maisa gagal bertahan jawatannya, ada pertandingan 3 penjuru. Pengaruh Mat Sabu sebenarnya kalau kita ukur tak sampai 40% di kalangan PAS. Oleh kerana orang yang menyokong Ustaz Nasruddin dengan Tuan Mani berpecah dua. Maka Muhammad Sabu menang kerana berlakunya perpecahan fraction di kalangan orang-orang yang golongan Anwarinas yang Islamis dengan kelompok-kelompok yang betul-betul nak pergulungan ulama dalam PAS ni berpecah dua. Dan saya rasa pengaruh Mat Sabu hanya sekitar 35 ke 40% di dalam PAS. Sekiranya kali ini para perwakilan solid memberi sokongan kepada Datuk Nik Amar, Timbalan Menteri Kelantan sekarang, sebagai calon Timbalan Presiden untuk menentang Muhammad Sabu, saya yakin perwakilan akan memilih Datuk Nik Amar sebagai pilihan, sebab pertama sekali mewakili golongan ulama. Yang keduanya, beliau berpengalaman dalam soal pengurusan pentadbiran. Pernah menjadi Esko Kerajaan Negeri Kelantan dan sekarang menjadi Timbalan Menteri Besar. Orang yang ada pengalaman dalam mengurus tadbir sebuah kerajaan negeri. Dan telah pun dilantik sebagai Timbalan Menteri Besar Kelantan. Berbanding dengan Muhammad Sabu, tak ada pengalaman. Mungkin dia pengalaman dari segi jamaah, dari segi hierarki, dari segi kepimpinan tinggi PAS. Tapi untuk nak mengurus tadbir sebuah kerajaan tak ada pengalaman. Sama juga dengan Tuan Marin Toman. Walaupun seorang ulama, di Pahang beliau tidak ada pengaruh seperti mana macam di Kelantan. Beliau tidak pernah menjadi esko ke, sama pernah menjadi wakil rakyat, tak ada pengalaman untuk mengurus tadbir sebuah kerajaan seperti mana Datuk Nik Amar. Dan saya yakin kalau perwakilan bijak nak memilih masa depan PAS, mesti perlu seorang yang daripada golongan yang ulama, yang mereka tidak menyebelahi, tidak boleh dipengaruhi oleh pemikiran Anwar Ibrahim, dan seorang tokoh yang ada pendirian, ada pengalaman kepimpinan mengurus tadbir sebuah negeri. Saya rasa pilihan terbaiknya yang Muhammad Datuk Nik Amar. Dan kita yakin hari ini golongan ulama dah mula mereka dah mula buka mata. Dewan Ulama PAS sendiri pun dah mula berani untuk bercakap, bersuara, nampak seolah dah ada macam kesatuan pemikiran. Dan saya yakin kali ini Dewan Ulama PAS sekalipun tak buat pendirian, mau tak mau mesti membuat pendirian. Dewan Ulama PAS mesti membuat pendirian, mesti memberi sokongan kepada calon salah seorang calon ulamanya sebagai mewakili golongan ulama untuk nak memastikan PAS akan datang ini menjadi sebuah parti pilihan orang muda, menjadi parti yang dihormati, tidak boleh lagi diperkudakan, dipermainkan oleh DAP, PKR. PAS mesti menguasai Pakatan Rakyat, mesti menjadi parti yang dominan. Maka orang seperti Datuk Nik Amar ni diperlukan sebagai seorang tenaga muda,
orang yang berpendidikan dan seorang yang kita lihat beliau ni memang ada istiqamah dari segi isu-isu berkaitan dengan agama. Beliau memang bertentangan sikit pandangan dengan golongan-golongan yang liberalism dan golongan yang Anwarinas ni. Cuma mungkin suara beliau ni tidak diberikan tempat dalam harakah, mungkin tidak diberikan publicity oleh PAS sendiri. Mungkin beliau ni mungkin dihalang untuk nak hadir dalam program macam-macam di negeri-negeri lain, takut pengaruh mereka beliau ni meluas, melebar. Mungkin ada grup yang akan mendekat, tak payah jemputlah dia pergi program di Johor ke, di Kedah ke, di Pulau Pinang ke. Hanya sekadar di Kelantan sebab mereka telah menguasai, Anwarinas telah menguasai 70% kepimpinan dalam PAS. Dalam harakah sendiri pun. Maka suara-suara Nik Amar ni tidak kedengaran di dalam suara-suara dalam harakah, dalam media-media alternatif sebab mereka tidak mahu penonjolan Nik Amar ini boleh mempengaruhi, memberi kesan kepada kuasa dan juga pengaruh Mat Sabu dalam pemilihan yang akan datang ni. Datuk, saya ingin menambah sebab saya kira bila menyebut soal peribadi bernama Mat Sabu ni, ada sekurang-kurangnya 2 latest strategic faulties yang harus diambil kira oleh pemilih dalam PAS yang bakal menentukan pimpinan. Pertama, penyalahgunaan kedudukan beliau sebagai lembaga pengarah PBA Penang Bekalan Air. Setelah beliau berdemonstrasi yang memang haram itu, membuat klaim perubatan sampai RM8,000. Saya pernah menjadi lembaga pengarah Penang Bekalan Air. Memang tidak pernah diluluskan, tidak pernah diperuntukkan sebarang peruntukan medical claim kepada lembaga pengarah. Bagaimana Mat Sabu boleh menuntut sesuatu yang tidak halal dari segi prinsip akhlak Islam? Ini bersalahan dengan karakter seorang pemimpin yang nak menggelarkan dirinya pemimpin Islam. Yang keduanya, beliau pernah membuat dakwaan yang amat songsang mengatakan kononnya dalam PAS ini semuanya ulama. Ini suatu kenyataan yang amat memualkan dan amat menjengkelkan. Apabila dengan begitu mudah mengatakan kesemua dalam PAS ada semuanya ulama belaka. Ini akhirnya ditentang oleh rakan-rakan lain dalam PAS juga menyatakan itu kenyataan itu tidak tepat. Kalaulah itu dikatakan, maka bolehkah kita nak katakan Khalid Samad itu ulama? Saya mengeluarkan kalam-kalam begitu saya mendokong Kristian, malah diberikan satu label Khalid gereja pada Khalid Samad ini. Jadi apabila keluar kalam-kalam yang begitu sekali tidak bijak daripada mulut insan bernama Mat Sabu ini, termasuklah soal lamanya dulu semua tahu. 20 tahun sudah. Kita tak mau ulang tapi semua tahu. Yang melibatkan cemarnya nama PAS ketika itu. Sehingga pimpinan PAS terpaksa menutup kesalahan yang dilakukan itu seterang jelas. Kerana saya sendiri bertemu dengan individu yang terlibat menyelamatkan Mat Sabu ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 dosa besar, kesalahan besar. Ini belum sebut lagi soal Syiah. Kalau ini dikeluarkan, apakah individu sedemikian patut dipertahankan? Jawapannya, secara harakiyahnya, secara islaminya, orang itu tidak layak untuk terus berada di kedudukan timbalan presiden. Maka angkatlah pemimpin lain yang benar berjuang selama ini untuk kepentingan Islam dan luhur berjuang, berani menyatakan hak itu hak, batil itu batil. Para penonton, kita lihat apa yang jawapan yang diberi oleh Kapten, jawapan yang diberi Datuk Seri tadi. Rasa saya jawapan tu sudah sangat jelas. Untuk para perwakilan misalnya, untuk memilih datang 2 hari bulan ke Shah Alam daripada Johor, Sabah, Sarawak, Perlis untuk memilih barisan kepimpinan dalam PAS. Saya tak tahu. Ini hanya pandangan sebagai penganalisis politik yang kita bincang pada petang ini. Tetapi saya terlalu yakin butiran-butiran yang disampaikan itu boleh digunakan sebagai pedoman untuk kita memilih pimpinan yang sangat penting bagi parti Islam ini. Saya nak pergi sekarang kepada naib presiden pula. Ada 10 nama, punya ramai ni. Dulu-dulu yang saya ingat zaman-zaman dulu, susah nak cari orang yang nak bertanding ni. Susah betul. Dah dinamakan pun dia tak mau. Dah dinamakan pun dia tak mau. Pujuk ke rumah pun dia tak nak. Sampai menangis-nangis kadang-kadang pujuk. Bertandinglah. Kamu diperlukan. Tapi sekarang ni 10 orang akan bertanding. Saya nak Kapten, sikit Kapten ya. Macam mana kita tengok ya tadi 5 dalam timbalan, 10 dalam naib presiden, 5 ketua pemuda PAS Pusat, 6 dalam timbalan ketua PAS Pusat. Ramai yang nak bertanding ni. Pergerakan ini berbeza dengan katakanlah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kenapa timbulnya keadaan ini? Adakah orang nak pegang kuasa? Adakah dia mengatakan aku yang berhak memegang kuasa untuk transform PAS ni dalam proses transformasinya? Atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan orang seronok nak bertanding ni?
Saya rasa ini ada faktor-faktor yang luaran, iaitu mungkin melihat keadaan mungkin Muhammad Sabu ni sudah tidak selamat lagi. Saya jangkakan ada tangan-tangan luar di luar sana merasakan bahawa kedudukan Muhammad Sabu dah tak selamat lagi sebagai Perdana Presiden. Maka mereka sekarang sedang merancang pelapis naib presiden. Sebab tu ramai di sini kelompok-kelompok, ada dua golongan yang Islamis, liberalis ini bersaing sekarang ini untuk menguasai naib presiden dalam PAS. Sekiranya mereka dapat menguasai jawatan naib presiden ini, 3 jawatan macam mana dia sekarang ni, semuanya golongan-golongan ni kita kata liberalis menguasai. Kalau mereka kalah, timbalan presiden Mak Sabu kalah, mereka still boleh menguasai kepimpinan tertinggi PAS sebab naib presiden inilah dikira sebagai satu tunjang mereka, dan timbalan presiden pun mungkin dalam keadaan umur dan sebagainya, dan dalam keadaan kita lihat suasana politik hari ini tidak berpengaruh dengan parti-parti pembangkang. Maka saya rasa 3 naib presiden ini jawatan yang penting sebagai platform golongan Anwar Rinas ini. Anwar Ibrahim khasnya meletakkan sebagai senarannya, bonekanya supaya dapat masih lagi menguasai PAS untuk berhadapan dalam pilihan raya umum yang ke-14 nanti, supaya setiap dasar PAS ini dapat dipengaruhi oleh pengurusan parti. Orang 3 orang ni penting untuk menentukan calon, arah perjuangan PAS. Mungkin presiden timbalan nanti pun mungkin akan terpaksa tunduk dengan 3 orang ni sebab 3 orang ni ada pengaruh di luar. Mungkin mereka ada pengaruh dan juga sebagainya. Maka kemungkinan juga deretan jawatan kuasa harian tersebut pun kemungkinannya pun bagi saya mereka cuma merancang kalau boleh mungkin 2/3 dikuasai oleh golongan-golongan yang liberalism ini, supaya mereka masih lagi menguasai kepimpinan PAS untuk memastikan PRU 14 ini golongan-golongan liberalism menguasai dalam PAS, dan supaya tercapailah agenda PKR dan DAP untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang liberal dan tidak ada lagi agenda Islam, dan semua agama ni semua sama. PAS cuma sebagai satu parti yang hanya berjuang dalam kelompok mereka, hanya nak tegak Islam dalam konteks parti saja, bukan untuk sebuah kerajaan dan sebagainya. Okey. Yang akhir ni dalam masa 1 minit saja apa ni Datuk Seri boleh tak kita baca sekarang dalam kepala Anwar Ibrahim mengenai pemilihan PAS dalam muktamar ini sebab ada orang berpendapat Anwar Ibrahim sangat bergantung kepada PAS untuk naik ke Putrajaya ke, untuk menang jawatan, untuk menyandang jawatan Perdana Menteri, lebih memerlukan PAS daripada memerlukan DAP sendiri. Itu ada satu school of thought yang mengatakan begitu. Tetapi saya nak kalau boleh setakat mana gentingnya Anwar pun sekarang ni sudah 66 tahun kan maknanya untuk menjadi Perdana Menteri besok berumur 70 tahun, 71 tahun nak jadi Perdana Menteri. Mungkin itu yang terakhir bagi dia. Dan adakah survival keberlangsungan Anwar Ibrahim itu terus dapat dipertahankan sekiranya kumpulan Anwar Rinas atau liberalis ini tidak lagi mempunyai bilangan yang cukup dalam PAS. Baik. Sebagaimana yang telah saya nyatakan di awal tadi, apabila Anwar ini sekarang ini menjadi pemuka Machiavellian politics di rantau Asia, terutama di Malaysia, maka kita terus dapat membuat bacaan yang amat tuntas bahawa pada Anwar ini segalanya akan dihalalkan untuk menyegerakan diri beliau ke kursi Perdana Menteri. Maknanya atas dasar itu atau prinsip itu, the end justify the means. Kita pun telah dapat melihat patterns of political decision yang beliau lakukan sebelum ini. Maka Anwar sebenarnya memang menggunakan kedua parti, menggunakan DAP untuk membawa dukungan kalangan Tionghoa, kalangan orang Cina kepada beliau, dan menggunakan PAS untuk membawa base Melayu Islam. Walaupun sebenarnya secara hakikatnya, saya sendiri pandang peribadi Datuk Anwar tidak begitu menghormati PAS pun sebenarnya. Itu hakikatnya. Walaupun rakan-rakan PAS cuba menafikan, cuba menyatakan ini hanyalah suatu propaganda UMNO dan sebagainya, tapi hakikat sebenarnya Anwar memandang rendah pada PAS. Cuma Anwar menggunakan PAS ini untuk membawa dukungan kalangan Islamis, kalangan ulama, kalangan majoriti Melayu yang tidak boleh Anwar dapat melalui kekuatan Parti Keadilan secara tersendiri. Dan ini yang Anwar amat risau sekiranya beliau gagal menempatkan kalangan Anwariun dan liberalis itu nanti dalam 2 kedudukan penting di kursi timbalan presiden dan naib presiden.
Dalam konteks PAS, saya kira bentuk dan pattern structure yang tu dia lebih kurang juga macam UMNO. Naib Presiden ini menjadi field marshal yang penting untuk melaksanakan segala dasar yang dilakukan oleh dua pemimpin tertinggi, Presiden Timbalan Presiden. Dan tentunya Anwar mengatur segalanya yang perlu. Saya amat pasti beliau telah mengatur langkah. Berdasarkan nama yang Datuk sebutkan tadi pun, saya dah dapat bacaan. Majoriti yang ditempatkan itu adalah semua golongan liberalis. Hanya 1-2 saja. Di kerusi Naib Presiden, hanya seorang saja yang bukan Anwariyun. Di kerusi Timbalan Presiden pun saya menjagakan hanya seorang atau dua saja yang bukan liberalis, yang bukan Anwariyun. Maka ini tentunya memberikan tantangan yang amat dahsyat pada kalangan yang nak memartabatkan kepimpinan ulama, yang nak memastikan kepentingan Islam itu dijaga, sebab Anwar telah pun melakukan suatu strategic positioning. Kalau kalah yang nombor 1, nombor 2 akan dapat. Kalau tidak yang nombor 3, mungkin nombor 6 akan dapat. Kerana semua nama-nama yang tersebut tadi, kebanyakannya ada golongan Anwariyun yang kita memang kenal siapa mereka dan tahu dan melihat sendiri dengan dua mata bagaimana mereka ini bercara gaya, bertindak laku dan membuat aulawi dulunya dalam konteks kepentingan Islam. Maka ini suatu cabaran hebat dan ingin saya nyatakan secara tuntas. Sekiranya PAS ingin terus kekal sebagai sebuah parti Islam ruhi wa jasadi yang benar-benar ikhlas berjuang kepentingan Islam, maka kepada pemilih yang akan buat pemilihan nanti, saya ingin menyatakan tolak golongan liberalis. Seluruhnya, dan tidak boleh berruang oleh sedikit pun golongan itu untuk menjawat kedudukan strategik naib presiden dan timbalan presiden itu, kerana akhirnya PAS akan terus mengesahkan dirinya. Kalaulah golongan liberalis ini menguasai juga di kedudukan strategik tadi, naib presiden dan timbalan presiden, maka PAS hanya mengesahkan dirinya sebagaimana ramai penganalisa politik membuat bacaan dan rakyat-rakyat kita yang melihat yang merasa penting kepentingan Islam ini telah membuat bacaan bahawa PAS kini telah menjadi budak suruhan kepada PKR dan DAP, menjadi abdi kepada Anwar Ibrahim, bukan lagi kepada Allah SWT. Ini amat kita risaukan dan saya berdoa kepada Allah agar dibukakan hati para pemilih dalam PAS. Okey, minta maaf. Pak Muntun dan Mata Sekalian, masa tidak mengizinkan kita, saya terpaksa menamatkan perbincangan ini walaupun kita dapati semangat perbincangan ini nampaknya makin gairah, tetapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya terpaksa menamatkannya. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri, terima kasih kepada Kapten dan terima kasih kepada para penonton, khususnya kepada ahli-ahli PAS dan para perwakilan PAS yang dapat menyaksikan program ini. Gunakanlah sebahagian daripada idea-idea lontaran-lontaran yang dikemukakan oleh dua-dua ahli panel ini untuk menjadikan pedoman bila datang ke Shah Alam nanti pada 22, 23, 24 akhir bulan nanti, bila kita mengundi nanti, undilah mereka yang benar-benar mendapat jadi galang ganti kepada Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.